Okey, syarat. Okey, syarat. Okey, kita 10 kita boleh. Ini tentu akan pegang ni Ini dia punya petua ni. Petua ni yang perlu kita ingat. Okey, bila kita buka pivot nanti tuan-tuan, file pivot ni dia tidak ada baris yang kosong tau. Kosong ni maksudnya apa? Kosong ni maksudnya tidak ada maklumat apa-apa. Bukan nombor kosong. Nombor kosong boleh. Pastikan semua ruangan itu ada isi. Dalam kalau kita tengok Excel kan kotak-kotak tu kan yang kita panggil sebagai sel tu semuanya semuanya ada isi tuan-tuan ada maklumat dalam tu. Sebab satu lagi kelebihan pivot data ni, kita ada raw data tuan-tuan, data asal. Kita tak kacau data asal ni berbanding dengan Excel nanti. Kalau kita guna Excel yang biasa ni, kalau kata kita nak sort kan, kita terpaksa ubah file yang asal ni, raw data kita ni jadi satu file-file yang baru yang kita nak. Tapi pivot tak perlu. Okey. Jadi yang pertama dia kosong. Okey, tuan-tuan jangan risau tengok dulu. Lepas ni kita praktis ni kita buat sama-sama. Yang kedua tuan-tuan, column name. Column name ni apa tuan-tuan? Tajuk kat atas tu. Macam kalau kita biasa buat file kan, nama, tingkatan, umur, katakan apa dia, contoh kita ambil alamat, nombor telefon. Yang itu adalah kita panggil sebagai header, tajuk yang atas tu. Dan tajuk atas ni tuan-tuan dia tidak boleh sama. Sebab dia akan baca berdasarkan table, berdasarkan pada tajuk ni nanti. Okey. Yang ketiga tuan-tuan, jangan buat merge. Merge cell ni maksudnya apa? Dua sel ni kita gabung jadi satu. Kadang-kadang A1 gabung dengan A2 tak boleh. Tapi saya tunjukkan nanti apa yang maksud tak boleh Okey, ini adalah prinsip-prinsip yang penting. 4 dia kita gunakan format table pada semua data. Nanti kita akan klik. 4 ni saya tak terangkan. Saya kata nanti cuma klik. Okey, ini ajalah yang kita ingat. Yang 3 yang atas ni. Okey, saya tunjuk satu contoh lah apa yang kita boleh buat. Ini adalah satu report dalam mesyuarat yang dibentangkan oleh sekolah. Apa yang dicerapkan, apa yang dibentangkan tuan, ini adalah standard 4. Standard 4 yang ni. Yang ini tadi, data ni. Tapi bila dalam mesyuarat, kurikulum, pengetua membentangkan, PK1 membentangkan data-data ini. Jadi kita boleh bercakap tentang data ini tuan-tuan. Contohnya apa? Ini menunjukkan apakah mata pelajaran yang dicerap pada tahun lepas. Dalam bahasa kita cerap 12, kemanusiaan kita cerap 20, matematik kita cerap 11, teknik vokasional kita cerap 7. Jadi ada 50 guru yang kita cerap pada tahun lepas bagi fasa yang ketiga. Itu maklumat paling asas sekali. Jadi kalau kita tengok nampak ni, nampak tuan-tuan kan bila tunjuk dalam bentuk yang macam ni mudah nak faham. Ni. Dalam bidang bahasa, dalam bidang bahasa ni cemerlangnya ada 9. Dalam bidang kemanusiaan cemerlangnya ada 15. Jadi data-data ini cepat kita boleh tengok. Kita boleh tukar juga dalam bentuk percentage tuan-tuan yang ni. Kenapa kemanusiaan ni tinggi? Logik, sebab kemanusiaan ni subjeknya banyak di sekolah. Jadi yang paling banyak subjek di sekolah kemanusiaan lah. Sejarah, geografi, pendidikan seni visual, PEJ, macam-macam duduk kat situ. Jadi ni kita boleh tentang. Ini paling basic lah. Kalau dalam statistik dia dipanggil sebagai just untuk maklumat je. Tuan-tuan Ini contoh. Contoh. Saya tunjuk dulu contoh supaya nanti tuan-tuan kita nampak nanti apa yang kita bentangkan, apa yang kita boleh analisis daripada pencerapan kita. Ini satu contoh taman cempaka ni tuan-tuan mata pelajaran dicerap. Ada 75 huruf. Kita boleh tunjuk macam ni juga. Nak buat ini tuan-tuan, nak buat dua darjah ini kita tak boleh fikir banyak-banyak. Tarik je apa yang kita nak. Dia akan keluar nanti. Contoh lagi yang ketiga tuan-tuan contoh ini adalah contoh yang kita buat. Ini kita dah mula pada deep sikit tuan-tuan. Deep ni maksudnya apa? Kita dah mula zoom data ni. Kita tengok macam ni 3122. 3122 ini berkaitan dengan program profesional guru. Kita nak bentangkan dalam mesyuarat. Program profesional guru ni kita dah buat. Inilah markah ni. Dan kita nak tengok standard 4 ini adalah pencerapan. Sebab antara program pembangunan guru dengan pencerapan ni dia sangat berkait. Ini banyak kita buat ladap dah ni. 3122 berkaitan dengan
Guru 3123 berkaitan dengan pencapaian murid. So kita nak tengok dua ni. Program pembangunan guru ni impak dia pada pencerapan. Okey, kita tengok rajah. Rajah ni macam mana kita nak baca? Tuan-tuan, okey. Yang biru ni kalau kita tengok dia apa dia? Okey, ini adalah 312 pengurusan panitia. Ya, ataupun 312 yang kita tengok dalam pengurusan panitia. Okey, keseluruhan ni yang kita tengok sini. Yang ini pula adalah standard 4. Saya berminat kalau data-data itu menuju julat yang besar. Ini julatnya besar. Maksudnya apa tuan-tuan? Ini julat yang besar. 3122 ini, program pembangunan profesional guru ni tadi, dia agak tak sebaik. Maksudnya tuan-tuan, dia biasanya perancangan ini yang baik. Tapi hasilnya kurang. Tapi dia ni terbalik. Yang kat sini dia banyak. Okay, yang ini contoh. Kita ambil contoh yang kedua ni. Ini adalah program perancangan berkaitan dengan panitia dia 96. Tapi kalau kita tengok markah pencerapannya adalah 89. Okey, saya pernah menghadiri satu mesyuarat jemaah nazir yang dipanggil ya tuan-tuan. Saya waktu saya seorang je SIP. Yang lainnya semua pegawai nazir. Saya dijemput khas untuk melihat pada pembentangan. Saya dapat idea pada situ juga ya sebenarnya. Okey, apa yang dibentangkan tuan-tuan itu adalah nazir membentangkan antara beberapa aspek dengan aspek yang lain. Contohnya apa tuan-tuan? Membentangkan aspek kemenjadian dengan standard 1, standard 2 dengan kemenjadian. So dia tengok mana julat yang besar. Keluar nama sekolah tuan-tuan. Satu persatu. Dia ambil mana julat besar. Julat mencapai sehingga 35%, 39% julatnya. Julat apa tu? Julat ni misalnya kita tengok, misalnya kalau tengok macam ni lah. Sini markahnya tinggi. Ya, dalam 3122 ni, program profesional guru ni tinggi sampai 96. Tapi bila pencerapan markahnya tinggal 72, 73 keseluruhannya. Ya, okey. Ini kita boleh bentang kat sekolah. By subject ini. Yang kita boleh bentang. Ni, ya tuan-tuan ya. Yang kita tandalah. Ini yang tadi saya terangkan tadi. Ini satu contoh lagi kalau kita tengok 312. Program peningkatan kualiti guru, pengajaran guru diurus secara terancang. Okey, 98. Hampir kepada maksimum. Tapi bila tengok markah dalam pencerapan 84. Ya, jadi julat 312 yang besar. Dia punya julat yang besar tuan-tuan ya, hampir 14%. Ya, okey. Jadi apa yang perlu buat? Kita perlu postmortem boleh program yang dilaksanakan. Okey. Kita dah tengok program tahun lepas kita dah buat. Tapi dia tidak dapat memberi impak pada standard 4 carapan ni. Okey, kita kena tengok balik apakah program yang kita laksanakan pada tahun lepas. Plan do check action tu PDCA kita tengok balik. Setakat mana program yang kita laksana ini memenuhi keperluan untuk guru-guru kita. Ya, okey. Itu contoh tuan-tuan ya. Ini contoh yang lain lah. Contoh yang lain ya. Okey. Ini satu contoh lagi tuan-tuan ya. Ini antara 19 dengan 18 lah. Satu contoh boleh kita tengok juga. Standard 2 kalau kita tengok. Okey, standard 2 ni sekolah ni dia bandingkan antara pencapaian dia 19 dengan 2020. Standard 2 ni julat dia besar. Standard 1 ni sikit je. Untuk kepimpinan pengetua guru besar ni. Pada tahun 2020 dia meningkat sikit. Tapi dalam pentadbiran dia jatuh. Untuk pengetua naik, tapi untuk pengurusan jatuh. Jatuhnya agak besar kan? 2 lebih. Ya, okey, kat sini meningkat. Dekat sini meningkat, dekat sini meningkat, ini sama. Meningkat sikit. Tapi isunya kenapa dalam pengurusan ini markahnya, skornya rendah? Apa isunya? Di manakah dalam banyak-banyak daripada standard, dalam standard 2 itu yang menyebabkan markah dia, skor dia jadi rendah? Ya, okey. Jadi dalam mesyuarat pengurusan mengenal pasti isu dalam standard 2. Ya, sebab ada julat 2.0. Okey, ini yang dibentang dalam mesyuarat kita. Okey, saya close sikit. Ya, sebelum saya pergilah. Contoh yang lain tuan-tuan ya. Ini just untuk knowledge kita lah. Okay, kita nak share nanti dengan PK Koko. Dalam PK Koko lagi relate tuan-tuan. Ya, ini antara standard 3.2.7 dengan standard 5.2. Okey, tuan-tuan. Kemenjadian pada tahun ini untuk akademik belum ada lagi. Untuk tahun 2020 tak ada tuan-tuan. Sebab apa? Tahun lepas tak ada UPSR.
Tahun lepas tak ada, SPM belum pun habis marking lagi, separuh kertas dalam proses marking. Biasanya bulan 3 kita dah ada result dah. Sebab dalam standard 5.1 itu salah satunya adalah keputusan SPM tu. Ya, kemudian kita tengoklah layak CJ dan sebagainya datang daripada situ. Tapi tahun ni tak boleh. Sebab tahun lepas tak boleh sebab ini belum selesai lagi. Tetapi untuk standard 5.2 co-curriculum, kalau kita tengok dalam buku ni tuan-tuan kan, buku ni dalam 5.2 ni dia adalah markah PAJSK. Kemenjadian murid itu adalah berdasarkan PAJSK. PAJSK dah dapat result belum? Kita dah dapat tuan-tuan. Bulan 2 hari itu semua sekolah telah diberi keputusan PAJSK mulai daripada keseluruhannya sampailah kepada pencapaian unit uniform, sukan permainan, kelab persatuan. 4 indikator seperti yang disebutkan dalam SKPMG 2 ini, kemenjadian ini dah ada. Jadi PK Koko kita dah boleh buat analyze dah boleh buat proses data ini dah tuan-tuan. Ya? Okey. Dan sekianlah contoh tuan ya.